Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke PNTV. Pada episod kali ini kita akan bercerita tentang penterjemahan buku. Para penonton, penterjemahan buku memainkan peranan penting dalam memastikan idea asal penulisnya dapat difahami dan dihayati dalam bahasa yang berbeza. Dan proses ini memakan masa dan juga memerlukan usaha yang gigih. Bersama saya hari ini ialah Dr. Muhammad Mubarak bin Habib Muhammad. Khabar doktor? Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya boleh panggil ustaz juga ya? Boleh insya-Allah. Ya Ustaz, yang kami sedang berbincang hari ini ialah tentang kajian Ustaz, iaitu tentang peranan terjemahan dalam penyebaran agama ya di Asia Tenggara. Dan kajian Ustaz sewaktu Ustaz mengambil masters ialah tentang usaha almarhum Ustaz Syed Ahmad Semit. Betul tak? Pengasas Pustaka Nasional. Mengapakah Ustaz memilih subjek ini untuk disertasi Ustaz? Beliau adalah seorang tokoh keagamaan yang unik yang mencontohkan kegigihan, keikhlasan di dalam mendidik masyarakat Islam di Nusantara. Beliau melaksanakan tanggungjawab berdakwah dengan menghidupkan semula tradisi ilmu yang merupakan tunggak tamadun Melayu Islam di Nusantara ini. Beliau mencontohkan dirinya sebagai seorang asatizah, seorang penulis, seorang penterjemah, seorang yang menyunting, menerbit dan juga memasarkan buku-buku yang beliau rasa sangat berguna bagi masyarakat agar mereka dapat keluar daripada masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi. Ustaz adalah seorang yang berwawasan, mempunyai visi untuk menyumbang kepada pembinaan masyarakat dan mempertingkatkan kewarakan mereka ke tahap yang lebih baik menerusi ilmu-ilmu tradisi Islam. Jadi dengan itu, dia seorang figure yang very interesting untuk kita melihat dan kita pelajari supaya menjadi contoh kepada asatizah-asatizah yang muda dan juga pada masyarakat-masyarakat kita insya-Allah. Apakah Ustaz metodologi atau langkah-langkah yang Ustaz buat untuk menyiapkan kajian Ustaz sebenarnya? Metodologi kajian saya merupakan kajian kualitatif. Yang mana kajian ini saya desainkannya ialah sebagai kajian yang membuat research, we call it sebagai library research. Jadi saya mengumpulkan data-data saya dengan membaca, saya rasa hampir ke semua buku-buku almarhum tulisan banyak tu Ustaz. Rasa semua tulisan-tulisan beliau. Kedua ialah dengan interview temu ramah. Sudah pasti saya harus wajib saya rasa untuk saya bertemu ramah dengan orang-orang yang sangat-sangat penting di dalam Pustaka Nasional. Saya dah bertemu ramah dengan anaknya Al-Fadhil Ustaz iaitu Syed Ali Semit sendiri. Saya bertemu ramah dengan mantan Mufti Singapura Al-Fadhil Ustaz Syed Isa Semit. Saya juga bertemu ramah dengan adiknya. Jadi dia punya methodology is a combination of perpustakaan, library research dan juga interview. Jadi dengan itu saya dapat mengeluarkan satu historical narrative mengenai Al-Fadhil Ustaz. Bagi Ustaz, apakah yang dalam research Ustaz ni apakah ciri-ciri penting yang digunakan oleh almarhum Ustaz Syed Ahmad Semit ni dalam penterjemahan yang dilakukannya? Itu pertama sekali ialah sebelum menterjemahkan sesuatu kitab, Al-Fadhil Ustaz memilih terjemahan dengan begitu teliti supaya kitab-kitab yang beliau telah pilih dapat menyumbang kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Islam Singapura. What is the most relevant and important one that the community requires at this point of time?
Kedua, ciri penting di dalam penterjemahan adalah bahasa yang mudah yang digunakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan bahasa itu diolah dengan begitu logical sekali. Dia memberikan penjelasan yang bernas kepada para pembaca, dan juga dia ada itu ciri yang mana it attracts the younger readers. Yang ketiga, bahasa Melayu yang digunakan juga adalah bahasa Melayu mudah, bukan bahasa Melayu sastra. Sebagai contoh, buku yang ditulis di dalam bahasa Jawi lama diberikan nafas baru dengan menggunakan bahasa Melayu moden, iaitu kita gunakan the Latinized version of Malay lah. Beliau menulis, menterjemah, suntik itu not for the purpose of just writing, tetapi ada visinya supaya ia sampai kepada masyarakat, ia dapat digunakan dan diambil oleh para masyarakat. Jadi pada pendapat Ustaz, adakah buku-buku almarhum terjemah ni dia telah memainkan peranan dalam penyebaran dan pemahaman terhadap Islam di rantau ini? Sudah tentu pada masa hidupnya almarhum, buku-buku tersebut memang sangat-sangat digunakan. Kalau kita lihat dia punya number of reprints yang ada kepada setengah-setengah buku tu sampai 9 kali, sampai berbelasan kali. Jadi kalau the reprints itu sendiri menunjukkan tentang betapa banyak tersebarnya buku-buku almarhum. Sehingga kan almarhum juga mengajar di Kuala Lumpur di buku-buku beliau. Dan buku Mari Sembahyang yang I think kebanyakan daripada kita waktu kita dulu belajar dekat madrasah part time kita menggunakannya. Dan buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan digunakan sebagai free publication di Darul Arqam Singapura. As a free publication diberikan kepada semua mualaf yang datang apabila mereka mengambil syahadah dan mereka mengambil solat tutorial, buku itu diberikan sebagai percuma. Jadi sudah tentu kitab-kitab almarhum Ustaz itu telah banyak memberikan pendidikan dan manfaat kepada kita sekalian. Terima kasih Ustaz Muhammad Mubarak yang sudi memberikan latar seorang tokoh penerbitan di Singapura. Selanjutnya kita akan menyentuh aspek penterjemahan yang lain. Bersama saya hari ini ialah Encik Tuan Syed Ali Semit. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuan Syed Ali, Pustaka Nasional telah menterjemahkan banyak buku ya. Jadi apakah genre-genre buku yang diterjemahkan dan bagaimana Pustaka Nasional memilih buku-buku ini? Bila kami ke luar negeri, kita dapat lihat bermacam-macam buku yang ada di pasaran dunia dan kami akan memilihlah mana-mana buku yang kami rasa sesuai untuk kami terjemah dan alih bahasakan dalam bahasa Melayu. Dari segi ciri-ciri apa yang kami pilih untuk membuat terjemahan ialah adakah lukisannya menarik. Ini adalah satu contoh beberapa buku yang dalam penilaian kami untuk diterjemahkan atau tidak. Kenapa kami memilih buku? Kita lihat daripada lukisan dia, berwarna-warni dan karakter yang agak menarik untuk kanak-kanak. Satu ciri yang kita pilih, adakah buku tajuknya sesuai atau tidak walaupun cerita dia menarik. Macam ini, Bella Stop Mengemping. Jadi stop ni bahasa Inggeris. Jadi kalau kita nak terjemahkan, kita kena ubah dia punya tajuk lah. Ini adalah satu kriteria yang kami pilih. Kalau nak terjemah, kita tengok juga tajuk dia. Boleh tak diterjemahkan dalam bahasa Melayu? Jadi jika buku itu dipilih untuk diterjemahkan, maksudnya pihak Pustaka Nasional harus bekerjasama dengan penerbit asalnya lah. Ya, dalam penterjemahan, bila kami membeli hak cipta tu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi mesti ada perjanjian tersebut dimeterai sebelum penterjemahan akan dimulakan lah. Jadi semasa kita ke luar negeri, kita jumpa dengan penerbit luar negeri, bincang dengan mereka mana yang sesuai untuk dipilih, untuk diterjemahkan, buat perjanjian, buat pembayaran hak cipta, baru proses penterjemahan akan bermula. Encik Syed Ali, apakah hambatan yang dihadapi seorang penerbit dalam usahanya menerbitkan karya terjemahan? Okey, bagi sebuah terjemahan, bagi fokus pada buku kanak-kanak, selepas proses terjemahan selesai,
kami pula perlu hantar balik kepada syarikat penerbit asal supaya mereka dapat melihat terjemahan, adakah ia okey bagi pihak mereka, dan format buku yang kami sudah siapkan sebelum proses dicetak buku tersebut. Jadi proses ni akan boleh mengambil masa sehingga setahun 2 tahun untuk siap buku terjemahan ke edisi bahasa Melayu dia. Jadi hambatan je lah masa proses tersebut, dan juga perlu ada perjanjian dan persetujuan antara dua penerbit untuk buku tu dapat diterjemahkan seperti ke dalam bahasa Melayu lah pada konteks Singapura. Itu salah satu hambatan yang proses dia agak lama. Kedua juga dari segi lukisan. Kalau buku anak-anak ada banyak karakter-karakter binatang. Dan kalau kita pilih buku-buku daripada Amerika Syarikat atau UK, jadi bila kami melihat isi kandungan buku tersebut tu, kita akan menilai ada tak elemen yang tidak sesuai dari konteks masyarakat Islam Singapura, seperti ada babi ataupun anjing ada dalam cerita sebagai satu karakter yang utama. Jadi ini adalah satu elemen yang kita kena nilai sesuai ke tidak buku tersebut kalau dibawa ke pasaran di masyarakat Singapura. Yang ketiga juga adalah proses bahasanya. Adakah bahasa itu agak kompleks, dan kalau diterjemahkan akan melibatkan banyak lagi masalah dari segi konteks bahasa itu kepada pelajar. Kerana ini adalah untuk buku kanak-kanak. Jadi kita kena sesuaikan bahasanya sesuai untuk pasaran di masyarakat Singapura. Dan juga elemen konteks ceritanya seperti ada di luar negeri. Banyak buku kanak-kanak ada elemen salji di negara mereka. Jadi kalau kita bawa buku yang ada salji, adakah kanak-kanak kita akan mengenal dan faham tidak ni salji ni apa, macam mana keadaan dia, kerana mereka tidak pernah melihat salji di Singapura. Jadi itu ada 3 elemen yang kita melihat apabila kita mahu menterjemahkan buku kanak-kanak untuk pasaran di Singapura. Ya, terima kasih Encik Syed Ali. Sama-sama. Para penonton, kali ini kita akan mengenali seorang penterjemah sastra kanak-kanak iaitu Puan Nur El Huda Jaafar. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih mengundang saya. Terima kasih, sesama. Puan, dalam konteks penterjemahan sastra kanak-kanak ni, apakah yang menarik minat Puan untuk mendalami bidang ni? Semasa saya kecil, saya banyak membaca komik Asterix dan Obelix. Dan Tintin dan buku cerita Pippi Longstocking. Dan bila bagi Asterix dan Obelix tu, itu kira macam favourite of favourites lah. Dalam bahasa Inggeris. Tapi lepas saya membaca dah berapa setahun gitu, 2 tahun, saya dapat tahu yang buku tu asalnya bukan ditulis dalam bahasa Inggeris, tetapi ditulis, kalau tak silap saya, daripada bahasa Perancis. Jadi macam saya macam terkesan bagaimana satu karya yang kelakar dan menarik dalam bahasa asal dapat diterjemah ke bahasa asing dan tetap mengekalkan ciri-ciri jenakanya dan dia punya adventure, spirit of adventure tu. Jadi dengan sendirinya saya inginlah membawa lebih banyak lagi buku kanak-kanak daripada yang ditulis dalam bahasa asing yang saya rasa berpotensi untuk menghiburkan dan mendidik kanak-kanak dalam bahasa Melayu. Jadi kalau ada dan kalau saya ada berkemampuan, saya ingin melakukan tugas seperti itu. Bagaimanakah pula proses penterjemahan yang Puan Nurel lakukan? Jadi saya perlu baca dahulu dan berikan penilaian saya. Adakah bahasanya saya perlu ubahkan, saya sesuaikan untuk kanak-kanak, untuk target reader dia. Kemudian lepas saya baca, saya akan baca sekali lagi dan saya akan pastikan ada tak perkataan-perkataan yang atau ungkapan-ungkapan yang mungkin mempunyai masalah atau saya perlu buat rujukan
Saya perlu dapat tahu adakah ini yang dimaksudkan oleh penulis asalnya. Jadi lepas tu dah buat kajian tu semua, dah buat rujukan semua, saya terjemah dan saya baca sekali lagi lah untuk memastikan yang bacaannya lancar dan mudah difahami, dan kemudian yang penting sekali makna asal cerita dalam bahasa asal tu tetap dikekalkan. Bagaimana pula dengan pandangan Puan Nurel tentang aktiviti terjemahan karya bahasa Melayu di Singapura? Saya rasa harapan saya ialah lebih banyak buku kanak-kanak yang ditulis dalam bahasa Melayu dapat diterjemahkan ke bahasa asing. Ya? Sebab melalui terjemahan satu kumpulan dapat mengenali satu sama lain. Ya, dapat mengenali cara hidup mereka, falsafah mereka, pemikiran mereka, gaya hidup mereka. Dia akan dapat mengurangkan pergeseran lah. Itu saling menghargai lah ya. Saling menghargai ya. Sebaiknya saling memahami. Kemudian untuk meluaskan pandangan, meluaskan pengetahuan lagi-lagi kepada kanak-kanak. Ya, terima kasih Puan Nurel kerana sudi berkongsi pengalaman serta aspirasi Puan ya tentang kerja-kerja penterjemahan di Singapura. Sama-sama.